Selamat sejahtera Dr. Emilia. Nama saya ialah Haris Rupiah, anak lelaki C nombor pilih, matriks nombor S66238. Hari ini saya akan membentangkan elemen-elemen citra dan konservasi yang saya melaksanakan sepanjang semester 1 untuk subjek apresiasi alam dan warisan laut. Dalam pembentangan ini, saya akan membuat pengenalan diri saya. Selepas itu, saya akan membentangkan elemen-elemen citra saya dan aktiviti konservasi yang saya melaksanakan. Untuk pengenalan diri saya, nama saya ialah Haris Rupiah, anak lelaki Sita Berampilai. Matriks nombor S66238. Nombor kad pengenalan saya adalah 020225101805. Program yang saya belajar di UMT adalah program Sarjana Muda Sains Aquaculture dengan kepujian. Pusat pengajian saya adalah Fakulti Perikanan dan Sains Makanan dan mentor saya adalah Dr. Sharifah Nur Emilia binti Said Jamil Fadak. Untuk elemen citra, saya diarahkan untuk elemen citra, saya harus memilih 3, di mana satu perlulah elemen yang wajib, dan kedua adalah dan elemen-elemen yang seterusnya perlulah elemen pilihan. Di mana elemen wajib yang saya memilih adalah elemen komunikasi, dan elemen pilihan yang saya memilih adalah seni dan budaya dan keusahawanan. Untuk elemen komunikasi, program pertama yang saya mengambil bahagian adalah program Industry in the Classroom, Intercultural Communication, The Art of Communication is the Language of Leadership. Tarikh yang dilaksanakan ialah 22 November 2022 dalam aplikasi Cisco Webex, iaitu secara atas talian. Pihak penganjurnya adalah Universiti Malaysia Terengganu. Di sini saya telah melampirkan bukti saya hadir untuk program ini, di mana ini adalah nama saya dan saya telah mendengari program ini sehingga akhir. Untuk aktiviti yang dijalankan sepanjang program ini, pada awal program ini sesi ceramah dijalankan, dan pada penghujung program ini sesi soal dan jawab dijalankan, di mana pelajar-pelajar diberikan ruang untuk bertanya soalan, dan pembentang atau tetamu yang dijemput akan menjawab soalan. Sebab saya memilih program ini adalah program ini dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi saya. Selain itu, ia juga dapat melengkapi penilaian citra saya. Untuk hasil pembelajaran daripada program ini, saya dapat mempelajari cara berkomunikasi yang efektif sebagai pemimpin. Dan saya juga mempelajari kepentingan dan cara meningkatkan self-confidence, iaitu keyakinan diri semasa berkomunikasi. Elemen program kedua di bawah elemen komunikasi adalah program Communication Skills Workshop yang diadakan pada 3 Disember 2022 melalui aplikasi Cisco Webex secara atas talian. Pihak penganjur program ini adalah Maritime Operational Club. So, di bawah sini, di lampiran bukti ini saya telah melampirkan bukti kehadiran saya, di mana sini yang saya menunjuk sekarang adalah saya, dan saya mendengari program ini dari awal hingga akhir. Aktiviti yang dijalankan semasa program ini adalah ceramah dan sesi soal dan jawab. Sebab saya memilih program ini adalah seperti program pertama, program ini juga dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi saya. Selain itu, program ini dapat melengkapi penilaian citra saya. Dari segi hasil pembelajaran, saya dapat mempelajari cara berkomunikasi dengan kaedah formal dan informal secara efektif. Saya juga mempelajari kepentingan dan cara meningkatkan self-confidence, iaitu keyakinan diri semasa berkomunikasi. Elemen pilihan pertama, iaitu elemen kedua yang saya melaksanakan ialah elemen seni dan budaya. Untuk elemen seni dan budaya, saya telah mengambil bahagian dalam program Malam Tiada Kata Secantik Bahasa, penghormatan buat Seniman Agong P. Ramlee. Tarikh program ini dilaksanakan adalah pada 5 November 2022 di Dewan Sultan Bizan UMT. Secara program ini adalah program yang dijalankan secara bersemuka.
Pihak pengunjung program ini adalah Nur Afra Batik, Akasia UMT, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri, Dewan Bahasa dan Pustaka. So, ini adalah bukti saya hadir dalam program ini. Untuk aktiviti yang dijalankan, pelbagai persembahan lagu dijalankan oleh artis-artis jemputan, artis-artis Malaysia yang dijemput pada hari tersebut. So, sebab saya memilih program ini, satu sebagai penenang minda, sebab program ini mempunyai mengadakan pelbagai lagu-lagu yang dapat mengurangkan kadar stres saya. Kedua adalah saya dapat menikmati lagu-lagu filem P. Ramlee dan saya dapat melengkapi penilaian citra. Untuk hasil pembelajaran program ini, saya dapat mempelajari sumbangan P. Ramlee dalam bidang seni Malaysia dan saya juga dapat mengetahui kepentingan sumbangan P. Ramlee yang memodenkan industri perfilman Malaysia hari ini. Untuk program kedua, di bawah elemen seni dan budaya adalah program Simposium Gamelan Antarabangsa UMT 2022. Program ini dilaksanakan pada 17 Disember 2022 di Dewan Sultan Mizan. Pihak penganjur program ini adalah Universiti Malaysia Terengganu dan Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu. So, ini adalah bukti saya menghadiri program ini. So, aktiviti yang dijalankan semasa program ini adalah ceramah tentang alatan muzik tradisional orang Melayu. Sebab saya memilih program ini, sebab saya boleh mengetahui lebih lanjut tentang alatan muzik tradisional orang Melayu. Kerana saya mempunyai ilmu saya kurang memiliki ilmu tentang alatan muzik tradisional orang Melayu. Dan saya dapat melengkapi penilaian citra saya. So, melalui program ini, saya dapat mempelajari asal-usul alatan musikal tradisional orang Melayu. Dan saya juga mempelajari kepentingan alatan muzik tradisional orang Melayu kepada identiti kaum orang Melayu. Sebab kerana saya kerana alatan musikal tradisional tidak kisah tidak kisah kaum mana, alatan musikal tradisional merupakan satu identiti dan perlulah kita sebagai orang Malaysia kenali supaya kita we can cherish their race. Sorry doktor for the English. Okay, so elemen ketiga adalah keusahawanan. So untuk program di bawah elemen ketiga, saya telah menghadiri program Bicara Santai Salam Kluk-Kluk, iaitu program satu keusahawanan yang unik. Tarikh program ini adalah 30 November 2022, iaitu dalam Webex secara atas talian, dan pihak penganjur program ini adalah Kelab Agrosis Universiti Malaysia Terengganu. So, ini adalah bukti yang saya hadir di mana sini saya telah hadiri programnya. So, aktiviti yang dijalankan sepanjang program ini adalah ceramah dan sesi soal dan jawab. So, sebab saya memilih program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang keusahawanan penternakan. Selain itu, saya pilih program ini sebab saya minat untuk mendapatkan ideologi cara memulakan bisnes. Dan saya dapat melengkapi penilaian citra saya. Untuk hasil pembelajaran, saya dapat mengetahui cara menjadi seorang usahawan yang berjaya dan saya juga mempelajari rintangan yang umum atau rintangan yang sering berlaku sebagai seorang usahawan dan cara mengatasinya. Program kedua yang saya menghadiri bawah elemen keusahawanan ialah program Career Talk How to Find a Job with LinkedIn. Program ini dijalankan pada 16 Disember 2022 di Auditorium Kompleks Kuliah dan penganjur program ini adalah CEC, Career Path Club. So, ini adalah bukti saya menghadiri ceramah ini. So, aktiviti yang dijalankan dalam program ini adalah ceramah,
dan sesi soal dan jawab. Sebab saya memilih program ini, saya memilih untuk menghadiri program ini adalah untuk mengetahui cara menggunakan aplikasi LinkedIn untuk mencari kerjaya. Selain itu, saya juga dapat melengkapi penilaian citra saya. Daripada program ini, saya dapat mempelajari kepentingan aplikasi LinkedIn untuk mahasiswa-mahasiswi masa sekarang. Saya juga mempelajari cara membuka portfolio dalam aplikasi LinkedIn dan saya juga mempelajari cara mencari kerjaya dalam aplikasi LinkedIn. Itu sahaja untuk elemen untuk citra dan sekarang untuk aktiviti konservasi saya telah menjalani aktiviti membuat baja kompos. Okay, untuk membuat baja kompos, saya telah menggunakan sayur-sayuran yang reput dan hampir yang tengah reput dan yang telah reput, bakteria, tanah kebun, botol plastik, pisau, bekas kedap udara dan tong hitam. Ini adalah gambar raja fasa pertama, di mana untuk fasa pertama kami memotong sayur-sayuran yang hampir reput secara halus-halusan dan memasukinya dalam bekas kedap udara ini secara berperingkat, di mana kami meletakkan sayur dahulu, kemudian kami masukkan bakteria, lepas tu kami masukkan balik sayur dan bakteria sehingga bekasnya penuh dan menutupinya supaya udara tidak masuk. Dan bekas ini dibiarkan untuk seminggu untuk fermentasi dan hasilnya dilihat pada minggu kedua, iaitu fasa kedua. Untuk fasa kedua, baja yang kami telah dibuat sebelum kami memasuki dalam tong ini, kami memeriksa baja tersebut. Di mana kalau ada pertumbuhan-pertumbuhan merah yang berada di permukaan baja tersebut, kami akan membuangkan kerana baja tersebut tidak sihat, it's not healthy fertilizer, dan baja yang tiada apa-apa pertumbuhan kami menggunakannya untuk proses kedua. So untuk proses kedua kami menyediakan tong hitam, tanah dan sisa makanan iaitu baja tersebut. Kami masukkan tanah ke dalam tong hitam setebal 1 inci menggunakan skop. Selepas itu kami masukkan sisa makanan ke dalam tong hitam setebal 2 inci, di mana rasio tanah dan baja adalah 1:2. So satu lapisan 1 inci tanah, 2 inci baja. Dan 1 inci tanah, 2 inci baja sampai penuh. Lepas tu kami menutupi tong tersebut bebas daripada udara dan biarkannya untuk 2 minggu. So fasa ketiga is actually minggu keempat, di mana kami keluarkan baja tersebut and then kami campurkan, adunkan baja tersebut, mix it well, and then seperti gambar yang kedua, di sini botol plastiknya dipotong dan dibuatkan lubang di bawah supaya air boleh keluar, and then kami masukkan tanah yang kami campur ke dalam botol plastik dan mengambil pokok mengambilkan tanaman dan menanam dalam botol plastik ini. So, apakah manfaat aktiviti baja kompos? Satu, ia dapat mengurangkan penggunaan baja kimia. Kedua, ia dapat menggunakan sisa-sisa makanan sebagai baja. Ketiga, ia dapat mengurangkan kadar buangan sisa makanan. Dan keempat, dia mengurangkan pencemaran air dan tanah. Itu saja daripada saya, Doktor. Sekian, terima kasih.